Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari yang penuh dengan keberkatan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, masih memberi peluang kepada kita dan masih memanjangkan umur kita dan diberi kesempatan kepada kita dalam melakukan amal-amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tak boleh gambarkan dan yang mana kita tak boleh bayangkan sekira mana Allah Ta'ala tidak memberi kesempatan kepada kita dalam melakukan ketaatan kepadanya, pasti kita berada di kalangan mereka-mereka yang sentiasa rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang ini kita bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Fawaz bin Fadil yang akan membicarakan slot kita seperti biasa, iaitu slot Tafaqquh Fid Din Fiqh Zakat, yang mana pada hari ini tajuk khusus kita adalah berkaitan dengan hukum qada zakat. Bagaimana perbahasan fiqhnya, bagaimana sudut pandang dalam syariat kita, dalam mazhab Syafi'inya, dalam mazhab dan mazhab-mazhab yang lain. InsyaAllah pada tengah hari petang ini yang akan dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fawaz, insyaAllah. Seperti biasa, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi yang telah masuk bersama dengan kami pada petang tengah hari ini, pakat-pakat kita like dan share dan sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat di luar sana, sahabat-sahabat zakat khususnya di luar sana, untuk mereka sebarluaskan dakwah zakat. Khususnya pada petang ni kita akan bicarakan tentang bagaimana qada zakat itu menurut pandangan Islam, menurut syariat kita, insya-Allah. Jadi saya rasa saya tak perlu panjangkan kalam saya, maka saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membentangkan kepada kami berkaitan dengan hukum qada zakat, bagaimana sudut pandang fiqh itu sendiri. Kepada Ustaz kami mempersilakan, tafadhal masykur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Saiful dan seterusnya, kepada Lembaga Zakat Pulau Pinang kerana sudi menjemput saya sekali lagi untuk kita buat kali kedua dalam membicarakan tentang isu zakat, program yang dianjurkan oleh Lembaga Zakat Pulau Pinang, dan kita ucap terima kasih Majlis Agama Islam Pulau Pinang untuk membicarakan tajuk yang bersifat selalunya orang bincang dalam bab sembahyang, ya, nama qada zakat. Ya, itu mengqada zakat-zakat yang kita tak bayar yang lepas-lepas. Disebabkan yang pertama, kejahilan. Mungkin orang faham zakat ni zakat fitrah saja. Jadi dia lupa zakat pendapatan. Misalnya kita dah bincang zakat pendapatan pada siri yang lepas. Mungkin dia tidak tahu zakat perniagaan. Yang ramai yang syarikat yang berniaga, mereka tak bayar zakat perniagaan. Jadi mereka bukan tidak mau bayar, tapi mereka tak tahu. Okey, yang kedua ialah mereka malas untuk bayar. Rasa tak apalah, penat kita cari duit. Jadi tiba-tiba nak kena bayar zakat pula. Jadi ini satu benda yang mendatangkan satu bebanan kepada kita yang tidak bersalah, nak kena tanggung orang miskin ni. Jadi sebab dia tak nak bayar itu malas. Dan dia berpunca juga daripada satu perkara jahil terhadap konsep harta dalam Islam. Iaitu dalam Islam, harta ini bukan pemilikan penuh kepada manusia. Disebut dalam teori harta dalam Islam, iaitu al-malu malullah. Harta itu harta Allah. Wal insan mustakhlafun fihi.
insan itu adalah tukang jaga. Jadi kita tukang jaga. Jadi Allah bagi share sikit kat kita, portion sikit untuk kita simpan, untuk kita makan, minum, melabur. Tapi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mesti kena ada juga sebahagian yang diinfakkan. Kalau harta tu harta kita, mutlak, kita tak perlu nak bagi zakat kepada siapa. Tetapi dalam kefahaman Islam, harta ini milik Allah. Allah bagi kita tolong jaga dan kita berhak untuk makan dan minum, tapi sebahagian kecil, 2.5% saja, sikit sangat. 2.5% daripada harta kita. Ya, kalau 100,000 pun hanya di dalam lingkungan 3,000 lebih begitu tu 4,000. Tak banyak manalah, mana dia lebih kurang daripada angka cukai. Cukai 20%, 25 ikut kepada kiraan dia. Kalau sejuta pun tidak sampai 100,000. Dan wang itu adalah satu pembersihan. Ya, kadang-kadang kita ni berniaga, nak kata kita jujur 100% susah. Mesti ada tipu-tipu sikit dari segi marketing, dari sudut promotion, dari sudut penerangan barang. Kita kata barang ni bagus. Bagus tu bagus dah, bagus sangat. Bagus sangat pula. Jadi penerangan tu tak berapa nak tepat. Kadang-kadang harga tu kita ada tertipu sikit. Kita ada adjustment. Misalnya harga RM12, 50 sen kita buh RM13. Ada al-ghaban di situ. Ada salah laku harga tapi dimaafkanlah sebab dia angka yang sedikit, angka yang orang anggap tidak jelek. Tapi tetap tipu jugalah. Jadi benda-benda macam tu insya-Allah zakat bersedia untuk membersihkan kita. Dan menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah tentu harta kita berkurang. Tapi pengurangan harta ini tak menjadikan kita miskin. Ya. Tak menjadikan kita miskin sebab kita akan ada kerja lebih kuat lagi. Sebab itu yang bertambah insya-Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ma naqasa malun min sadaqatin. Tak akan berkurang harta di sisi Allah ketika kita bersedekah walaupun di sisi kita berkurang. Dalam akaun kita berkurang biasalah. Bila kita keluarkan duit sudah tentu debit kita tu akan berkurangan. Itu sistem double entry, itu normal lah. Namun di sisi Allah, accounting ni kira lain. Makin bertambah yang akan disimpan dibawa kita kepada akhirat. Itu al-malu malullah. Jadi faktor-faktor sedemikian rupa menyebabkan mereka tidak bayar zakat. Dan yang ketiga ni teruklah enggan, engkar. Tidak mempercayai zakat langsung secara usul. Sebagai salah satu rukun Islam. Yang ni boleh jadi kafir. Dan saya kira di Malaysia kita ada sistem pendidikan Islam daripada kecil lagi. Sejak daripada tadika kita masuk kemas dan seumpama dengan dia, diajar daripada kecil zakat adalah satu kewajipan yang fardu seperti sembahyang. Jadi tak mungkin kita pendidikan kita daripada umur 6 tahun sampai kita darjah 6, benda yang sama di sekolah rendah mengajar kita tentang kewajipan Islam, di antaranya membayar zakat. Ya, jadi tidak mungkin ada orang Islam di Malaysia ni mengingkari kewajipan zakat. Tak ada problem apa? Okey, boleh teruskan. Dan zakat kita telah menyebutkan ia merupakan satu sistem yang akan membangunkan orang-orang yang tidak berupayaan dari sudut kewangan. Sebab itu Umar bin Khattab berkata, "Idza a'taitum fa'aghnuhum." Bila kamu bagi zakat kepada orang lain, kayakan dia supaya dia menjadi kaya, kemudian dia pula tolong bayar zakat kepada orang lain. Jelas tak Ustaz? Setakat ni jelas tak? Okey tak? Ada problem apa-apa tak? Ustaz, ada masalah line sikit ya Ustaz. Okey. Saya tunggu Ustaz. Okey. Problem belah kami ni Ustaz. Tunggu Ustaz. Dia line tak apa nak. Baik, saya tunggu. Ya Ustaz lah. Seminit insya-Allah. Baik. Baik Ustaz.
Ustaz, kalau Ustaz cakap pun akan dengar juga, tak ada masalah. Kalau Ustaz teruskan macam biasa boleh? Saya sambil saya tengok. Okey, saya teruskan. Okey, jadi kita faham zakat yang merupakan satu konsep iman dan juga juzuk daripada pembangunan ekonomi yang menjadikan satu sos sumber kepada umat Islam mendapatkan kapital untuk berniaga, untuk hidup, untuk berkahwin ya, juga untuk mendapatkan modal perkahwinan dalam membayar mahar dan seumpama dengan dia. Jadi dia punya peranan dia sangat luas. Dan kita melihat angka yang disebut oleh Syekh Ali Qaradari dalam beberapa tahun lepas, kalau zakat ini dapat dikumpulkan dengan baik, ya, dihantar. Minggu depan kita kembali pada tajuk yang asal itu pembayaran zakat kepada amil, ya, kepada inilah kerajaan, lembaga zakat. Dia boleh mencapai angka 3 trilion, ya, seluruh dunia. Kita kat Malaysia pun kalau campur 14 negeri, saya rasa sampai lebih dekat 2 bilion, ya. Lebih daripada 2 bilion. Ya. Kalau Selangor ada 800 juta, wilayah 500 juta dah 1.3 bilion. Kedah 200 juta dah ada 1.5. Pulau Pinang mungkin 200 juta juga, tak silap saya. Jadi 1.7. Pahang 130 juta begitu. 130 juta dah 1.83. Terengganu saya tak tahu. Tapi campur-campur saya rasa lebih daripada 3 trilion. 3 bilion. 3 bilion, 3,000 juta. Itu pun tak cukup tu. Main campur COVID-19 pula, bertambah pula orang miskin. Dekat Selangor tambah dekat 20,000 tak silap saya. Atau lebih. Daripada pendaftar 60,000 orang yang mendaftar zakat dekat 100,000. Habis. Kosong. 800 juta fee. Jadi kita tak boleh nak tapi nak cerita minggu depan lah, nak cerita pasal peranan amil kepentingan, nak cerita bagi banyak benda. Kalau kita tak bekerjasama dengan lembaga zakat, memang alamatnya tak boleh bagilah bantuan kepada orang ramai. Ya, cukai kita tak boleh minta macam ni ya. Cukai tak boleh minta macam zakat, kita nak pergi pejabat cukai kata kita nak minta bayaran iuran, nak tolong orang miskin, itu bukan tugas cukai. Cukai ni banyak gaji perasaan negara. Dia ada dia punya orang kata apa tempat dia. Zakat satu-satunya harapan orang Islam. Dan banyak orang kena buang kerja. Ada sampai konsep kepada mikro kredit pun nak diberikan hutang dalam bentuk zakat, cadangan-cadangan lah. Makna dia benda tu luar biasa zakat ini. So kalau dihimpunkan satu dunia zakat ni dengan baik, dapat berjaya mengumpul 3 trilion. 3 trilion ni kalau ada dapat kat 1 trilion pun, saya yakin kalau ada di Pulau Pinang, Allah tak ada orang miskin di Pulau Pinang tu. Memang selesai semua masalah. Itu gambaran dia lah. Itu kalau dikumpul, seluruh dunia boleh mencapai kepada angka 3 trilion. Itu baru 2.5%. 2.5%. Belum lagi campur sedekah, belum campur lagi harta wakaf dan seumpama dengan dia. Makna dari sudut kekayaan umat Islam sangat luar biasa. Namun angka orang miskin pun terlampau banyak, beratus-ratus juta orang miskin. Yang ini yang kita katakan zakat relevan sampai hari kiamat. Sebab di dunia ni, kalau kita tengok angka yang disebut oleh Syekh Ali Qaradari, tapi ini angka lama. Tapi sekarang ni pun orang kaya-kaya itu pun dah jatuh miskin dah sejak COVID. Hanya 300 orang yang memiliki harta trilion di dunia ni. 300 orang saja yang memiliki harta yang bernilai 3 ke atas lah, trilion ke atas. Dan beratus juta yang memiliki gaji pendapatan $2 saja Ustaz. Memiliki pendapatan $2. Bayangkan $2 kali 4, RM8 sorry. Dan mengikut perangkaan orang miskin ini, pendapatan dia bawah sehari RM18 lah. Lebih kurang $3 lebih. Makna di Malaysia belum lagi kita jumpa orang gaji bawah daripada sehari RM18 lah. Sebab kerajaan telah meletakkan minima pekerja mesti dibayar RM1,200. RM1,200 makna dia sehari dia dapat lebih kurang RM40. Kalau kita mengikut angka itu, tak adalah golongan fakir. Golongan-golongan yang disebut kita kata masalah kemiskinan yang ketara. Tapi tetap kita anggap 1,200 itu masih miskin lagi sebab keperluan dan juga
hajat obligation terlampau tinggi, maka menyebabkan $1,000 pun belum lagi cukup. Namun apabila umat Islam membayar zakat dan seterusnya, terdapat golongan yang cuai. Dan selalunya orang yang cuai di kalangan orang Islam ni, dia ada zaman penyesalan dia. Dia ada zaman penyesalan yang dia dulu enjoy sana, enjoy sini. Saya yakin ada orang yang Allah tak tunjuk apa-apa pun. Ya, dia tak bayar zakat, kekayaan dia memang kemuncak. Tak ada hilang duit dia. Tak ada insiden, tak ada sakit. Walaupun kadang-kadang iklan kita tengok di TV tu, sentiasa barang dia hilang. Rupa-rupanya dia tak bayar zakat. Itu mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Tapi nak kata dia isu disebut sebagai qadiyah muttaridah, sebagai isu kemestian. Tak bayar zakat dia ditimpa bala, itu benda yang tak confirm. Ada je orang bukan Islam tak bayar zakat, tak ada bala apa pun. Sebab itu kita katakan isu itu benda yang bersifat teguran Tuhan kepada orang yang Allah pilih. Kepada orang yang Allah Ta'ala pilih. Nak kata confirm tak? Kita tidak boleh menjadikan orang yang tak bayar zakat ini suri akan dihukum Allah pada di dunia ni. Tapi ada hukuman dia. Kalau kita ada peruntukan undang-undang. Tapi kita rasa tak ada peruntukan undang-undang yang diambil secara tegas kepada mereka yang tidak bayar zakat. Makna ada dipenjara dengan lama ke ataupun dihukum dengan hukuman keras. Adalah peruntukan sedikit tetapi saya tak nampak ada peruntukan yang agak sadis lah, keras. Tak ada. Seperti zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia menyerang dan memaksa mereka membayar zakat. Kita tak sampai ke tahap yang sedemikian rupa. Jadi yang lebih mendalam isu ini ialah apabila manusia itu tak ditegur oleh Allah Ta'ala. Kesihatan pun okey, anak-anak pun berjaya, ya. Duit satu sen pun tak pernah hilang di akaun. Dan pencuri pun tak pernah masuk rumah dia. Barang pun tak pernah rosak, clear. Orang kata apa, semua kehidupan dia clear. Easy saja. Setengah orang tak bayar zakat, dia ada lah hilang sana, hilang situ. Yang tu bagus juga, Allah tegur dia. Ini Allah Ta'ala biar begitu. Kemudian datang zaman yang dipanggil zaman penyesalan. Zaman dia rasa, Allahu Akbar, aku ni sudah terlajak laris. Aku ni dah tersilap langkah. Harta ini sepatutnya sebahagian daripada revenue yang aku dapat ini perlu dikongsikan kepada mereka yang memerlukan. Kadang-kadang Allah Ta'ala buka hati ini untuk insaf. Walaupun dia tak buat apa-apa, Allah Ta'ala ni boleh pilih seseorang tersebut walaupun dia tak pernah nak bagi zakat kepada orang. Maka dia teringat 20 tahun lepas, sampai sekarang ni dia belum bayar zakat. Adakah benda tu burn? Adakah benda itu burn? Makna dia tak payah. Yang perlu bayar zakat adalah tahun-tahun yang akan datang. Tahun yang mendatang, dia perlu bayar zakat. Rupa-rupanya zakat, dia tak macam sembahyang. Sembahyang ni ada juga ulama kata kalau bertaubat nasuha gugur. Walaupun itu bukan pendapat kita. Tapi cuma kita nak sebut. Ada pandangan sebagian ulama seperti Ibnu Hazmin, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka berpendapat kalau tinggal sembahyang lama sangat, tak perlu qada, yang perlu istighfar dan memperbanyakkan sedekah. Jadi, sembahyang ada pengiraan yang lain. Walaupun majoriti ulama mewajibkan kita kena qada. Namun dalam zakat tak ada ulama yang kata hilang. Benda tu burn. Dipanggil at-taqadum. Dalam istilah qanun dipanggil at-taqadum. Makna benda tu dah dipanggil apa? Apa istilah tu? Dah lapse dah. Tak ada. Dia sabit menjadi satu hutang yang kekal dalam tanggungjawab kita, dalam zimmah, dalam liability kita. Macam mana pun berubah, kita jadi miskin balik ke, tetap benda tu tak akan gugur. Kita sakit kan, tetap tidak akan gugur. Walaupun 20 tahun. Para ulama menyatakan istilahnya la yasqutuz zakah bitaqadum. Dia panggil zakat tidak akan gugur
Tanggungjawabnya kita untuk membayar walaupun berlalunya tahun. Setahun, 2 tahun, tak kira. Tidak ada di sana satu penghaddan pada tempoh. Bahkan kalau kita tengok zakat fitrah saja ada qadanya. Seseorang yang lewat membayar zakat fitrah, dia ralik kuih raya, ralik bahasa Penang, dia faham kot orang ralik. Ralik makna dia lalai. Dia lalai. Dia lalai daripada bayar zakat, kemudian berlalunya sembahyang hari raya, balik sembahyang raya dia teringat, alamak, aku tak bayar zakat lagi. Maka ketika itu kata ulama Syafi'i dalam kitab mereka, di antaranya At-Tamhid oleh Al-Imam Al-Isnawi rahimahullah, dia kena qada zakat balik. Walaupun istilah qada itu ada orang kata tetap nama dia adaan ataupun qadaan, yang penting hutang tetap kena bayar. Sebab itu yang menarik dia, saya lihat satu perkembangan positif. Pada hari raya masih ada kaunter pembayaran zakat di masjid. Sebab dia tahu ada orang terlupa, dia nak ambil yang afdal. Dalam mazhab Syafi'i yang afdal tu kita bagi zakat sebelum keluar. Sebelum keluar daripada masa kita keluar dan sebelum menunaikan sembahyang raya-raya. Mana kita keluar daripada rumah, nak pergi sembahyang raya, di tepi jalan tu ada orang miskin. Tak apa. Kita sekarang ni dah ada lembaga zakat. Kalau di Pulau Pinang, saya tak pasti. Di Selangor, saya ada nampak sebahagian surau, masih ada kaunter pembayaran zakat sebelum menunaikan solat raya. Agak-agak ada tak di Pulau Pinang, Tuan Syekh? Ada tak? Di Pulau Pinang pagi-pagi kaunter zakat masih ada tak? Ada tak? Macam mana Ustaz? Kalau pagi raya tu kan, kaunter zakat masih ada tak kat surau-surau atau masjid yang menjadi amil? Masih ada, amil ada, masih ada. Mana kadang-kadang anak pun biasa bayar pagi raya. Surau dah pagi raya tu dia masih ada kaunter zakat, kita bayar pagi raya tu sebelum masuk masjid. Itu satu tindakan yang sangat baik. Sebab tahun-tahun yang dulu tak ada. Hari raya tu memang amil pun bungkus balik. Tetapi strategi bagus apabila melantik surau ataupun masjid menjadi amil kepada pusat zakat, itu menjadikan terus ada akaun di situlah. Ahli-ahli masjid menjadi di situ. Dulu tak ada, tak jadi amil, maka pagi raya dah tak ada orang pusat zakat dah. Kita terpaksa cari orang miskin, Bangla ke Kemboja, Indonesia yang Islam tu tepi jalan, kita bagi RM7 untuk membayar zakat fitrah. Kalau zakat fitrah pun yang kecil, zakat yang bersifat per kapita, satu kepala ni setiap kepala kena bayar. Bila ada lebihan daripada pendapatan harian yang cukup makan dan minum, dia dan juga ahli keluarga, maka dia kena bayar qada zakat, apatah lagi pendapatan yang besar yang melebihi RM15,800 setahun. Jadi ataupun gaji dia bulanan untuk bayar zakat pendapatan, gaji dia RM15,000, RM20,000, RM30,000. Sedangkan orang yang buat sawah, mereka ni pendapatan mereka sederhana, kena bayar zakat. Takkanlah mereka yang mempunyai pendapatan yang luar biasa, yang berniaga kadang-kadang untung sehari RM1,000, sebulan kali 30, mungkin tak cuti 5 hari, RM25,000 net. Ni net lah. Net profit RM25,000, takkan tengok saja duit tu tak ada langsung nak bagi kepada orang miskin. Ini di antara benda yang saya yakin syariah tidak sedemikian rupa membiarkan orang petani-petani bayar zakat dan membiarkan orang kaya yang mana mereka mempunyai leluasa tidak membayar zakat pendapatan. Jadi orang sedemikian rupa kata ulama tidak gugur zakat walaupun bertahun-tahun. Dia bayar zakat mengikut kemampuan dia. Bila ada dia ganti, bila ada dia ganti balik. Kalau dia ada semua, dia bayar lah, dia kira lah zakat pada tahun itu berapa nisabnya.
Jadi dia kena check balik pejabat zakat 20 tahun lepas di-swap berapa. So dia tengok kiraan-kiraan semikian, mungkin masa tahun 20 tahun lepas di-swap dia berubah 12,000 ke 14,000, kuranglah sikit. Jadi benda tu boleh dikira. Zaman sekarang ni semua benda boleh kira. Semua benda boleh kira. Tak ada apa yang tak boleh kira. Ya. Sangat simple. Kalau saya yakin nak bayar secara deferred pun pejabat zakat, lembaga zakat tak ada masalah. Bayar secara bertangguh sikit-sikit pun, ansuran pun tak ada masalah. Kata saya tak boleh bayar tahun ni. Saya berhutang 20 tahun lepas, saya tahun ni saya bayar ni dulu. Saya yakin pejabat zakat tak marah. Dia pun okey, ahlan wa sahlan. Yang penting bayar secara ansuran pun tak ada masalah. Misalnya kita qada terpaksa bayar RM50,000. Saya kata saya nak bayar RM50,000 dalam tempoh 5 tahun, boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Kita bukanlah sampai nak suruh bayar cash macam tu. Tapi saya tak pastilah macam mana modus operandi di Pulau Pinang. Dia suruh bayar secara lamsam kan, mana bayar secara mengikut ada kod masing-masing, ada metod dia masing-masing. Kan macam mana Ustaz Saiful? Yang tu saya kena baca dia punya enactment lah di sana. Baik. Dalam mausu'ah Kuwaitiyah dia menyebutkan idza ata 'alal mukallaf bi zakat sinun lam yuaddi zakatahu fiha wa qad tammat syurutuhu al-wujub lam yasqut minha syai'un ittifaqan ulama. Tu dia kata. Siapa-siapa yang tak bayar zakat bertahun-tahun tak gugur zakat secara sepakat ulama 4 mazhab. Sebab kalimah ittifaqan ini merujuk kepada 4 mazhab. Wa wajaba alaihi an yuaddi zakata 'ala kulli sinin allati madat wa lam yukhrij zakatahu fiha. Dia kena bayar seluruh zakat yang lepas. Dia tak boleh buat muka welfare. Tolonglah Ustaz, anak 10, bini 4. Dia buat muka welfare tu kita tak maulah. Welfare tak welfare. Sebab ini hakul faqir, bukan hak lembaga zakat. Ya. Lembaga zakat ni tukang urus saja. Dia macam broker. Dia tukang urus. Tak ada depa susah kita. Siapa nak pergi tauziah, nak distribution. Kita masalah zakat, nak pungut pun satu masalah, nak kena pasti. Nak mengenal pasti orang ni bukan senang. Ya. Itu pasal saya dulu sebab ada pengalaman juga pergi kutip zakat Pahang. Tolong depa. Jadi kita tengok betapa susahnya amil-amil pekerja-pekerja zakat nak pergi kutip. Kemudian nanti nak agih pula. Agih pun kena maki pula. Sabar tak kena. Nasib baiklah kawan-kawan kita ni tak merajuk. Kalau merajuk, tidur tu ya, pergi kerja benda lain. Sebab benda ni bukan entity business. Dia ada bonus, ada gaji. Tapi bukanlah kita kata besar macam bank. Tak ada. Tapi untuk nak cari lagi. Nak kutip. Nak agih. Itu student-student pula. Macam-macam surat. Macam-macam. Minta bayar beasiswa, tiket kapal terbang. Pelbagai benda. Yang harus difikirkan. Jadi ini satu benda yang sangat sukar. Sebab itu secara wajib syar'inya muqaddimatul wajib yang saya akan hurai pada minggu depan, insya-Allah tuan-tuan kena tengok apa kita kena bayar kepada lembaga zakat setiap negeri, ya. Maka kerana minggu depan saya akan cerita. Tak mau cerita minggu ni, cerita ni tak ada lah modal minggu depan. Ya. Berkata Syekh Qaradawi hafizahullah, fa idza kanat ad-daribah, dia nak bagi kita fikir. Macam mana analogi dia ni? Kalau cukai tasqutu bi taqadum bi murur sanawatin taqillu aw takthuru hasba tajril qanun fa inna zakata dhallu dainan fi unuqil muslim. Dia beza. Cukai ni dia boleh pejabat pusat kutipan cukai dia boleh burn lah. Dia ada faktor-faktor dia sebab dia bukan ibadat. Cukai dengan zakat dia beza. Zakat kalau tak niat, kita pergi tu. Sebab tu kita tengok kaunter zakat tu suruh kita niat. Bagi itu angkat. Sebab kita ni berurusan bukan dengan orang tu. Itu sebagai zahir. Kita berurusan Tuhan tu. Kita nak bagi zakat, nak berurusan dengan Tuhan. Tapi kalau cukai, tak pernah pegawai cukai tanya niat kita. Tadi niat apa tadi? Itu beza dia tu. Tak ada mampu pergi hang nak niat tak niat, janji duit tu ada di tangan kami. Itu cerita hikayat dia. Dan kita tengok percentage dia sentiasa berubah. Dulu GST 6%, tukar pula jadi 4, tukar jadi macam-macam. Kemudian cukai pendapatan pula ada yang bila angka dia 100,000 ke bawah macam ni.
Kalau dapat royalty, misalnya royalty kalau yang kita tahu, kalau setahun dia dapat katalah penulis buku, pemain-pemain muzik, dia dapat setahun RM20,000 ke atas, RM20,000 ke atas, dia kena bayar cukai. Kalau bawah RM20,000, dia dapatlah pelepasan cukai. Yalah, RM20,000 tak banyak manalah, setahun bagi RM1,000 lebih saja. So dia ada kiraan-kiraan dia. Jadi semua ada kiraan cukai lah. Sebab konsep cukai ni, apa jua keuntungan yang kita dapat, mesti ada cukai. Zakat lain pula, keuntungan berserta nisab. Dia ada dia punya tu. Dan zakat diambil daripada dia dipanggil apa, dia cut, dia ataupun dia kata dia dipotong, deducted from apa nama dia, asset. Dan cukai deducted from the apa nama dia, profit. Itu cukai. Cukai dia potong daripada profit. Kita asset. Kalau kita tak berniaga pun, duit simpan dalam bank, ada RM1 juta, kena cukai. Kena zakat. Dia ada kiraan dia. Penting jugalah kita tahu beza zakat dengan cukai, kerana kita tahu zakat ini adalah hak harta yang Allah Ta'ala fardukan, dan kalau kita tak bayar, dia tergar kita. Cukai ni di akhirat, saya tak tahu lah, Tuhan tak tanya. Tapi dia tanya di dunia, confirm lah orang tanya. Itu dia. Tak ada nas yang mana di akhirat akan kita dihisap sebab tak bayar cukai. Tak ada. So cukai dikira di dunia aja. Kewajipan dia duniawi, bukan aspek ukhrawi. Tapi tak bayar, kena teruk lah. So bayar. Sebab apa? Dia membantu negara. Revenue kerajaan kita kena faham. Revenue kerajaan di antaranya adalah cukai. Nak bayar gaji pegawai kerajaan, nak bayar gaji Perdana Menteri, nak bayar gaji semua orang yang bukan yang kerja kerajaan, perbelanjaan dia hampir tak silap saya 70 bilion setahun. 70 tinggi. Jadi kita bayar cukai lah. Bayar sekadar mana yang mampu. Jadi zakat, zakat lain pula. Zakat macam mana keadaan pun tunggang langgang. Kata ulama, kata Syekh Qardawi, tadhallu dainan fi unuqil muslim. La tabra zimmatuh. Takkan hilang tanggungjawab dia. Wala yasihhu islamuhu wala yasduqu imanuhu illa biadaiha wa in takatharatil a'wam. Tidak sah Islam dia secara kuat. Makna Islam dia Islam, tetapi makna dia tak sempurna. Ta'bil la yasih ni kalimah majazi. Kalau pegang zahir, dia jadi murtad pula. Maksud dia, Islam dia tak berapa sempurna. Kalau dia tak bayar zakat, yang mana bertahun-tahun dia berhutang. Sebab itu kita mungkin kena ada satu sistem yang detect orang yang hutang tu tak bayar ni. Mana kita mungkin apa nama dia, dipanggil apa, ada ceramah khas atau di radio ataupun di khutbah Jumaat, medan khutbah Jumaat lah, untuk bagi mereka yang tak bayar. Contoh yang tak bayar ni, student-student yang dapat beasiswa tinggi ni. Dan kita dapati mereka tak perasan mereka kena bayar zakat. Kadang-kadang dulu dia di overseas dapat sebulan $6,000. $1,000, $3,000. Dan mereka simpan dalam akaun mereka kadang-kadang mencecah $100,000. Mereka tak bayar zakat, tuan-tuan. Sebab dia orang kata apa? Mereka student. Zakat bukan masalah student, bukan masalah orang gila. Dia masalah cukup haul dan nisab. Kalau apa nama dia, dalam akaun ada $1,000,000, pemilik akaun itu orang gila, tetap kena bayar zakat. Ini isu dia. Ini isu dia, kena faham elok. Jadi saya yakin khutbah Jumaat juga boleh dijadikan sebagai satu tempat yang boleh menceritakan tanggungjawab bayar zakat. Sebab saya perasan di sana ada golongan yang terlupa bayar zakat. Dia terlupa bayar zakat. Saya yakin Pusat Zakat Pulau Pinang tahu isu ini ya. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, "Idza madat 'ala al-mali sinun wa lam yuaddi zakatahu lazimahu ikhraju zakah an jami'iha sawa'un 'alima wujuba zakah am la wa sawa'un akana fi dari Islam am fi daril harbi." Allah, ini konsep yang sangat bagus.
Imam Nawawi menyatakan siapa yang terlepas zakat tak bayar zakat bertahun-tahun dia wajib bayar, sama ada dia dulu dia jahil ataupun dia tidak jahil, sama ada dia ada di Malaysia ataupun negara Thailand ataupun negara di luar daripada Malaysia, Filipin. Bekerja di Filipin, bekerja di London, pendapatan dia bulanan mungkin mencecah RM40,000 sebab dibayar yang pound, sebulan RM5,000 sterling, RM10,000 setahun pound sterling. Jadi mereka kena qada zakat balik walaupun berada di Darul Harbi, negara yang bukan Islam, sama ada negara perang ataupun negara diplomasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, qada ialah satu perkara kewajipan yang dilakukan di luar waktunya. Ya, qada adalah satu kewajipan yang dilaksanakan di luar waktu. Mana kita sepatutnya buat Zuhur 1 sampai 4 petang, pergi sembahyang pukul 5. Kewajipan dilaksanakan tapi nama dia qada. Begitu dengan zakat. Dari segi pahala pun sudah tentulah berbeza. Orang yang awal dan orang yang lewat. Ya. Wasabiqunal awwalun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa atlat lil muttaqin. Jadi konsep-konsep sedemikian badiru ila a'malis salihah dalam hadis Tirmizi, segeralah buat amal kebaikan, takunu fitanan qita'il laili mudhlim. Seperti akan berlaku ujian agama di sana, ujian akidah, ujian harta dan seumpamanya seperti malam yang gelap. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu li'aradin minad dunya. Akan seseorang itu waktu pagi dia menjadi Islam, petang menjadi seperti orang kafir, petang dia menjadi seperti orang Islam, pagi pula menjadi seperti orang kafir. Dia jual agamanya demi untuk mendapatkan habuan dunia. Dan ini yang berlaku hakikatnya. Yang perlu kita sama-sama ambil berat, kita sebagai orang Islam, baik tak kira pangkat, tak kira level kita, tak ada see my level, no. See my level, no see my level, semuanya bertanggungjawab untuk membayar zakat kerana kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teringat saya sebagai penutup kata-kata Umar, kata-kata Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, la uqatilanna man farqa baina salati wa zakah. Aku akan perangi mereka yang memisahkan zakat dan juga sembahyang. Laukanu yuaddu laukanu yuaddu na'iqalan, kalaulah mereka pernah membayar tali unta zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltumu alaih. Kalau mereka tak nak bayar zakat tali unta pun, ini sebagai satu kiasan, aku akan perang mereka untuk ambil tali unta tersebut, tapi tali unta bukanlah satu benda yang dianggap sebagai subjek matter dalam zakat. Jadi saya rasa setakat itu dahulu kita buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita bahaskan isu qada zakat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Tak dengar, tak dengar? Saya dengar suara saya? Dengar, dah dengar. Okey, dengarlah. Okey. Okey, saya dengar soalan tu. Tak ada soalan kan? Tak ada soalan. Tak ada soalan ni sekarang. Tak ada soalan, kita akan iklan semula apa nama program zakat kita. Minggu depan kita akan bincang zakat apa nama dia dia panggil zakat bayar kepada amil. Ya, kita ada lagi 3 tajuk yang kita akan habiskan. Okey. Minggu yang akan datang zakat kepada amil, kemudian kita ada tajuk berniaga tak untung kena zakat kan tidak. Ini sangat menarik. Dan yang terakhir ialah isu-isu zakat kontemporari. Mungkin zakat kepala sawit tidak ada, kelapa sawit, mungkin ada idea untuk zakat-zakat yang bersifat apa nama dia hutang, ataupun zakat-zakat yang bersifat dia panggil diamond. Adakah
diamond kena zakat. Jadi benda-benda tu kontemporari yang mungkin kita boleh bahaskan. Ataupun zakat orang bukan Islam nak bayar zakat, boleh tak kita ada kaunter untuk mereka dan macam mana pengiraan mereka, adakah dianggap zakat ataupun dianggap sedekah semata-mata, charity semata-mata. Jadi itu di antara isu yang kita kena bincangkan, dan saya yakin insyaAllah video ni mungkin diletak dalam FB dan akan ditonton masa waktu rehat dan waktu malam. Begitulah keadaan selalunya. Ya. Baik. Alhamdulillah Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas pengisian paparan daripada Ustaz tadi kepada kami yang begitu jelas. Dan kami pun dari pihak kami minta maaf banyak Ustaz, tadi ada lain problem sikit tadi. Tak ada masalah. Wallah himmah. Apapun terima kasih sekali lagi Ustaz kerana sudi bersama kami. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Minggu depan. Berkat insyaAllah. Baik. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.